وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita bersama Ma'al Hijrah, hijrah Nabi SAW 1400. Siapa tak banyak hari lagi kita dah menyempurnakan 1430 nak masuk 33 dah. Alhamdulillah, nak masuk 1434. Nah, jadi alhamdulillah, hijrah ialah satu peristiwa yang mengubahkan masyarakat, yang mengubahkan sejarah daripada tapak tangan bawah naik kepada atas, mengubahkan hitam menjadi putih, mengubahkan dunia daripada kegelapan kepada cahaya iman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kejahilan, kezaliman semua manusia sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, kepada beriman kepada Allah, kepada tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah, kepada akidah yang betul, mengubah daripada kufur kepada al-Islam, kepada al-iman, mengubah daripada al-ananiyah, iaitu keakuan, perasaan aku dan sebagainya. Kita kata akhir ketuhanan itu kepada pengorbanan, mengubah daripada beribadat makhluk kepada beribadat kepada Allah Maha Esa, mengubahkan akhlak manusia sejagat. Hijrah daripada perkara yang haram kepada perkara yang halal, hijrah daripada kejahilan kepada keilmuan. Hijrah Nabi SAW daripada Makkah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah daripada seorang Rasul, daripada seorang Rasul kepada 2 orang, kepada 3 orang, kepada 4 orang, sehingga siapa ininya ialah orang Islam di seluruh dunia, lebih kurang iaitu 2100 juta. Walaupun kira tahun 2000 dulu iaitu 1570 juta manusia yang telah memeluk agama Islam, yang dah jadi orang Islam. Dan hari ini alhamdulillah, selepas daripada orang buat roye baru-baru ni, saya bagi contohnya, buat roye untuk tuduh oleh Nikola, dan seorang Mesir yang berasal pada Mesir, hidup di Amerika, buat roye tuduh Nabi dan buat fitnah kepada Rasulullah SAW. Walaupun dah Nabi wafat kembali kepada Ar-Rafiqil A'la 1400 tahun lebih dah, tapi mereka masih yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Itu usaha untuk nak memadamkan cahaya iman yang suluh di seluruh dunia. Di hari ini saya ingat ni dalam masa 2 minggu selepas daripada Timur Raya tadi, orang masuk Islam, orang bagi report di Amerika tempat Islam di sana 360,000 manusia masuk dalam masa berapa hari saja. Kerana inilah sebalik fitnah, ada hikmah supaya juga kita ingat semasa World Trade Center atau markas perdagangan dunia selepas daripada berlaku kapal terbang runtuh dalam masa sehari 25,000 orang masuk Islam. Dan hari ini kita membuktikan bahawa Islam ja'a ghariban wa sayaudu gharib. Islam hari dulu gharib, dia akan kelak semula pula. Serupa dengan masa Rasulullah SAW tidak berlaku perkara ini, melainkan kerana berlaku hijrah yang memancarkan cahaya iman dan cahaya Islam dan cahaya nurullah kepada seluruh alam. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, sungguh pun kata Nabi nak berhijrah. Kita tengok dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar 4 bulan duk cetek untuk
nak hijrah Nabi SAW. Dan kalau kita tengok juga Nabi sebelum daripada Nabi hijrah, Nabi membina manusia, Nabi membina sahabat-sahabat dia terdiri di atas iman, hakikatul iman, hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mereka itu dapat hakikat iman, Rasulullah boleh membina manusia daripada beberapa orang. Kalau kita tengok sejarah semasa Nabi duduk dakwah di Bait Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Affan, kalau kita tengok semasa tu umur berapa tahun saja. Dan kita tengok Zubair bin Awam umur 14 tahun, Abdurrahman bin Auf umur 22 tahun, Talhah bin Ubaidillah umur 15 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun, Abu Ubaidah Al-Jarrah 27 tahun, Arqam bin Abil Arqam umur 19 tahun. Dalam umur 19 tahun saat ini, rumah dia jadi pusat ilmu, pusat Rasulullah tauji, Rasulullah arah, Rasulullah ajar tilawah, ajar baca Quran, ajar zikir, ajar semaya, ajar tauji, tunjuk, ajar. Semua ni adalah tidak kerana lain mereka kerana nak ditubuh satu negara yang tak pernah berlaku di dunia semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam hingga sampai masa lain tak ada negara melainkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, negara Islam yang pertama selepas daripada Rasulullah SAW hijrah pergi kepada sana. Kalau kita tengok situ tu sebelum daripada Nabi nak hijrah, kita tengok situ berlakunya iaitu Bai'atul Aqabah Al-Ula, ada pula Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah. Sebelum daripada, kalau kita tengok juga Bai'atul Aqabah Al-Ula ialah Bai'atul Iman, ialah bai'ah kerana bai'ah di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bai'atul Tauhid, kalau kita tengok Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah ialah Bai'atul An-Nasr, iaitu bai'ah untuk nak tolong Nabi SAW. Kalau kita tengok situ, hijrah juga bukan berlaku sekali saja. Kerana hijrah tu berlaku pada tahun yang kelima, hijrah pada Habasyah. Tahun yang ketujuh pula, klik orang sahabat-sahabat yang duduk di Habasyah dengar kata kafir Quraisy dah memeluk Islam, mereka kembali kepada Mekah. Mudah-mudahan dan mereka berharap bahawa di Mekah ni dah penuh dengan orang Islam, tapi sebaliknya belum, tak ada lagi, tak ada masuk lagi tahun ketujuh. Mereka hijrah pula pergi pada Al-Habasyah kali kedua, walaupun diusaha oleh Umar bin As. Umar bin As masa tu belum masuk Islam lagi, pergi pada An-Najasyi supaya nak menggodakan, nak memfitnahkan supaya Najasyi hatta pulang balik sahabat-sahabat yang pergi sana. Dan sahabat yang pergi pada Al-Habasyah terdiri bukan daripada orang yang biasa, dan terdiri pada menantu Nabi SAW iaitu Dzun-Nurain Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan terdiri pada Ruqayyah binti Nabi, Ruqayyah anak pada Nabi SAW. Hijrah berlaku juga iaitu hijrah kepada Taif, iaitu pada tahun yang ke-10 lil Ba'tsah. Hijrah berlaku pergi pada Taif. Kalau kita tengok hijrah berlaku pada Habasyah 2 kali, hijrah pada Taif sekali, jadi 3 kali. Barulah berlaku hijrah terbesar di dunia, berhijrah daripada Mekah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan peristiwa ini juga kalau kita tengok pasal apa, Allah Ta'ala tidak ambil borak supaya dalam 400 kilo lebih daripada Mekah kepada Al-Madinah, pasal apa tak ambil borak, mari awi pada Nabi supaya Nabi menunggang. Tak susah naik pada Gua Thur, tak susah nusuk-nusuk, tak susah suruh orang bawa mari makan ni, tak susah nak kepada unta. Sebab apa? Kerana bezanya di antara Isra dan Al-Mi'raj dan hijrah. Isra Mi'raj ialah rihlatul takdir wa takrim, iaitu rihlah nak memuliakan Nabi selepas daripada Rasulullah SAW 10 tahun lebih duk bertokoh lomoh, sampai ke darah kaki, sampai ke luka di kaki, tak ada perah, tak ada orang masuk Islam, sehingga masuk di antaranya ialah jin dan
Das bin Nawawi selepas pada Nabi kembali daripada Taif, kalau kita tengok dalam sejarah ialah berapa orang saja, sikit je, dan di masa itu juga dianggapkan turbah atau tanah di Mekah ini tak tumbuh lagi, tak layak lagi. Sebab itulah Nabi SAW hijrah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau kita tengok situ tu ialah beza di antara mukjizat Isra dan Mi'raj. Mukjizat Isra dan Mi'raj ialah Rihlatul Takrim wa Takdir, waktu Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi SAW. Tapi hijrah Nabi ialah Rihlatul Ibar, Rihlatul Ibar dan Rihlatul I'tibar, iaitu rihlah kerana kita nak ambil pengiktibaran, nak ambil iktibar. Dan rihlah ni ialah rihlah untuk kita nak kaji, nak ulai kaji semula, nak tengok apa kata yang ada di dalam hijrah Nabi SAW. Kerana bila kita kaji betul-betul dalam hijrah Nabi SAW, kita tengok cara orang Nabi tadi lagi halusi supaya kita sendiri sebagai umat Nabi SAW, ayat kata kita kena one pan, iaitu kita kena letak garisan. Kerana Nabi sendiri, walaupun orang Nabi ni dah naik sampai Sidratul Muntaha, yang tak syok lagi bahawa bila masa Nabi minta daripada Allah, Allah akan memberi semua, sama ada mukjizat dalam bentuk untuk menasakan kafir Quraisy dan sebagainya. Tapi Nabi tak, Nabi usaha pergi dengan cara manusia biasa saja, kerana nak kita dapat iktibar. Sebab tu kalau kita ulai kaji, iaitu kita tengok ada lujnah, persidangan untuk buat percadangan Nabi nak hijrah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu iaitu lujnah tamwiniyah, lujnah persidangan untuk cadang makanan, iaitu ditanggungjawab oleh Asma binti Abi Bakar Zatin Nitaqain, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau kita tengok juga sini ni, orang Tino, Prene, orang Tino sana itu dua, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abi Bakar. Dua-dua orang ni ada peranan. Siti Aisyah ni orang juru wayak. Ingat kisah yang berlaku dan hadis-hadis tentang masalah hijrah ni ialah melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma binti Abi Bakar Zatin Nitaqain, digelar ke Zatin Nitaqain dan untuk nak ikat dan kerani cadangan nak bawa Nabi nak cadang Nabi itu. Dan kalau kita tengok juga dalam sejarah hijrah saat ini, Sayyidina Abu Bakar duk cita-cita nak hijrah tu lama dah. Karena kita kena ingat hijrah ni ialah berlaku daripada bulan Muharram lagi. Bulan Muharram lagi, dan sejarah atau tarikh dalam Islam ni diciptakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ambil tarikh mula hijrah, iaitu turut bulan Qamariyah, bukan maknanya Nabi hijrah pada 1 Muharram. Nabi tubaik iaitu 2 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, betul dengan 23 bulan 922 Kris Sakarat atau 922 Miladiyah. Nabi sampai kepada Al-Madinah Al-Munawwarah 10 hari. Nabi duduk di pertengahan jalan, iaitu 4 hari dalam gua, ada 3 hari dalam gua, di pertengahan jalan pula 4 hari, lepas tu pula duduk di Quba, semua sana jadi 10 hari. Lujnah yang duanya ialah lujnah tamwihiyah, untuk nak mengelirukan, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat tidur Nabi SAW. Dan yang tiganya iaitu lujnah Islamiyah, persidangan untuk nak memberi maklumat gerak negeri kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Kerana kalau tak ada orang juru atau tak ada mata-mata mengitai-ngitai atau nak tengok gerak-geri kafir Quraisy, nanti Nabi juga akan dikepung. Kerana 100 orang juru duduk nak rebel Nabi SAW daripada orang muda-muda setiap kabilah di tepi-tepi Mekah tadi. Jadi 100 orang muda, lepas tu pula semua kafir Quraisy yang ada tu banyak nak. Maknanya kalaulah susun ni saat ni tak rapi, tentulah
akan pecah rahsia ni dan akan tak jayalah kita kata hijrah kalau manusia biasa. Dan begitu juga kita tengok Surakah dah hamat kerana lupa tamak kepada 100 hektar yang akan diberi kepada mana-mana manusia yang dapat bunuh Nabi atau mana-mana manusia yang dapat tangkap Nabi. Tapi Surakah tu juga dia sampai lagi, kalau kita tengok sejarah, syukur sampai 3 kali selepas pada itulah dia yakin bahawa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah SAW, dan dia tahu makanya yang ada pada dia Nabi Tausif, dan Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar kata dia akan dapat pakai baju Kisra. Dan alhamdulillah bangsa Sayyidina Umar dapat buka Kisra, iaitu dapat buka orang panggil Istana Putih di Parisi di Iran, dan disitulah Surakah dapat pakai baju besi hok gajah Parisi semasa itu. Dan situ satu mukjizat Nabi SAW. Lujenah yang 3 tersebut tadi, iaitu bertanggungjawab oleh Abdullah bin Abi Bakar, iaitu dia duk ulang alik daripada Mekah, dan dia duk jalan musim keliling ke Mekah dan lek malam